Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, very good morning. Alhamdulillah, kita bersyukur, we thank Allah for giving us this opportunity again this morning to meet, to attend to our regular monthly assembly. Terima kasih Jais for reminding us today is English Day, but it's only for first introduction. InsyaAllah for the benefit of majority of our staff, saya akan cuba bercakap dalam dua bahasa. Yang saya hormati rakan-rakan TNC, rakan-rakan pengurusan, dan hari ini kita ada dua orang istimewa, yang berbahagia Tan Sri Zulkifli Hasan yang akan hadir pada our next program today, organized by UTM Lead. First program with the deans on leadership, insyaAllah. And also we have bekas guru saya, bekas bos saya, Datuk Professor Emeritus Dr. Zainai. So thank you Tan Sri and Datuk for spending your time with us. So let us insyaAllah, as usual, we always menzahirkan our gratefulness to Allah, insyaAllah. To me, through my personal observation, many things are made easy for us to move forward. We are not distracted so much on the what we call by unproductive activities. So alhamdulillah, dan also we feel very grateful because our monthly assembly can continue. Ada some people said it is too regular, too frequent, but I think to the management, this opportunity is the best opportunity. It's not easy to see each and everyone, dan untuk bercakap dan untuk menyampaikan hasrat, untuk update dan sebagainya. So the fact that we can continue with this legacy, I think is a great achievement for UTM so far lah, insyaAllah. Ada rakan-rakan dulu bagi tahu saya, why not we make it once in 2 months. Tapi bila kita baca banyak buku-buku pengurusan, insyaAllah nanti saya akan berkongsi ketika UTM Lead. Saya ada sedang baca satu buku, dia kata the greatest decisions ever made by many big companies. Kalau kita baca kat situ, semua yang dia buat decision is on the way we manage people. So saya tak rasa orang kata apa, guilty, tak rasa nak apologetic to have this monthly assembly, insyaAllah. Dan in fact today, as usual, we continue with our sharing of agenda. InsyaAllah Profesor Ismail akan bercakap hari inilah. So I try to be brief, insyaAllah. So semua orang seronok sekarang ni di UTM. Semua orang share dalam Facebook. Saya minta maaf, saya kena minta copyright ni daripada rakan-rakan yang ambil gambar-gambar ni, bukan saya. Saya ambil daripada Datuk Supandi, boleh pakai Datuk Supandi. Saya ambil daripada ada yang rakan yang pergi ambil. So what we hope is this very refreshing and inspiring environment in UTM now is a reflection of our ada kucing. It is a reflection of orang kata apa, refreshing and inspiring souls of UTM citizens. That's what we pray, insyaAllah. Semua orang seronok tengok bunga-bunga. Saya harap semua orang juga seronok datang UTM, melihat kepada UTM as a raudah. Dan saya alhamdulillah, kalau kita
Saya tak tahu berapa ramai daripada kita yang khusyuk mendengar doa tadi. Doa tadi, doa yang meminta supaya kita disatukan, doa yang meminta supaya kita jauh daripada sifat malas, sifat bertangguh-tangguh, sifat kedekut, berkira-kira dalam melaksanakan tugas. Tengok siapa yang buat dulu baru aku nak buat. Harap-harapnya kita akan kurangkan ataupun kita hapuskan sama sekali elemen-elemen sebegitulah, insya-Allah. So gambar yang cantik di UTM sekarang ni, alhamdulillah, saya harap ekotourism akan merakamkan sebanyak mungkin gambar-gambar ini. Very refreshing and inspiring, insya-Allah. Dan again, dah lama saya rasanya in my monthly assembly I didn't put ayat Quran atau hadis, but this time this is the same ayat I used to put on my slide. I was reminded of this ayat before, insya-Allah. Alhamdulillah, saya always quote Profesor Slamet masa saya menjadi pengarah kerja. He always remind us in PHB, bila when we deliver, adakah kita deliver sama macam kita nak orang lain deliver. Dalam kes ini ialah kecelakaan bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Mereka yang apabila menerima sukatan dalam bentuk gantang dan cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. So ini sifat manusia, susah kita nak hilangkan 100% even dalam diri kita. Apabila kita menuntut hak kita, kita akan tuntut sepenuhnya. Tapi bila kita menunaikan hak orang lain, kita kadang-kadang terlepas pandang. Jadi ini amanah yang sangat berat. Dan yang kita takut ialah, tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari manusia berdiri untuk menghadap Tuhan. So I hope this is a muhasabah untuk kita, sebab ramai lagi di kalangan kita, ada lagi di kalangan rakan-rakan kita, terutamanya apabila kita sedang menghadapi perjalanan yang cukup mencabar sekarang ini. Ada yang bertanya, pengurusan suruh kami buat apa pengurusan buat, kami nak tengok pengurusan buat. Jadi kita harap di kalangan kita yang hadir akan sampaikan kepada yang tidak hadir. Biasanya mereka ini susah untuk hadir, tapi mereka akan menjadi orang kata apa, mereka yang bercakap di belakang, yang menjadi apa. Dan kita sebenarnya, saya dalam banyak perkongsian tentang pengurusan ni, saya banyak berkongsi, saya mengatakan bahawa kita sebenarnya amat kasihan kepada mereka ini, yang kita harapkan dia akan dibuka hati-hati mereka lah, insya-Allah. Dan satu lagi ayat, saya rasa ramai yang pernah dengar ayat ni. Profesor Ros bila dia quote ayat ni dulu, dia kata sebab ni ayat ni asalnya dari Profesor Azlan yang bercerita tentang perjalanan beliau jumpa seorang syekh di Kurdistan. Sebab syekh ni katanya suka bagi duit untuk membiayai pengajian pelajar-pelajar, dan ayat ni lah yang tergantung. Ayat ini yang mengingatkan kita bahawa peliharilah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka seketika pun tidak inaya. Jadi saya harap kita gunakanlah ayat-ayat Quran, hadis-hadis kita yang banyak untuk motivate kita untuk memberikan yang terbaik kepada UTM. Tidak ada salahnya pada saya agenda UTM is a jihad, jihad ilmu, jihad untuk membangunkan bangsa dan negara, insya-Allah. Dan again hadis, whose 2 days are equal is a loser. So I hope we take this hadis dalam konteks, insyaAllah. So seperti biasa, update. Saya rasa update yang paling cepat saya nak bagi ialah tentang semalam pukul 8 suku malam. This is dunia moden hari ni. 8 suku malam kami bermesyuarat di Putrajaya. Dipanggil semua NC bersama KSU. Jumpalah KSU 2 semalam, alhamdulillah. Dengan semua NC, dengan semua tim ketua-ketua pengarah di kementerian. Kita kena sign off bajet semalam. So deadline dia semalam, saya rasa sebelum pukul 12 malam. Jadi panggil meeting pukul 8. Jadi alhamdulillah pemandu baik malam tadi sampai pukul 2 pagi. Alhamdulillah. Dan harap-harap saya boleh berdirilah sampai pukul nanti dengan sesi UTM lead. Bajet kita dimaklumkan memang sukar,
kita menghadapi tahun-tahun ni, saya rasa tidak pelik kan. Semua kita yang rasanya pernah mengalami situasi yang sama. Ketikanya kita mewah, ada ketikanya kita sempit. Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf pun dah sebut, beringat ketika kita mewah, dan ketika kita kesempitan, hiduplah cara orang yang kesempitan. Even kita diberitahu, saya harap di UTM pun kita, Datuk KSU semalam sampai sebut, berapa bilangan kuih pun sekarang dikira. Begitulah keadaan kita, kesempitan lah, insyaAllah. Tapi saya semalam seperti dalam Senate saya ingatkan, kita harapkan kita jangan pending, insyaAllah. Saya rasa, saya yakin, apa saja keadaan we can survive. Apa saja keadaan, tidak ada orang yang sampai satu peringkat. Rakan-rakan kat belakang tu sebenarnya banyak kursi depan kosong. Boleh tak? Prof Syekh, you lead the way. Ramai lagi kat belakang. Sila-sila, ramai depan, banyak kursi kosong di depan sebenarnya. Itu tentang bajet. Tapi insya-Allah kita akan dapat, semua gaji akan dibayar. Bonus kita kena negotiate lagi. Yang lain-lain tu macam biasalah. Kita kena laksanakan penjimatan sebanyak yang boleh lah, insya-Allah. Tapi insya-Allah saya yakinlah, saya harap dekan-dekan dan rakan-rakan yang ada di sini jangan rasa panik. Sebab kalau kita baca buku mana-mana, kalau kita baca buku yang pernah disarankan tentang apa tu, yang rakyat Malaysia yang buat apa tu, pen drive tu kan dia cerita dalam keadaan susah, tak ada apa lagi, dia kata ada angels yang datang. Kita pun, saya yakin macam tu lah, insyaAllah akan dimudah-mudahkan, insyaAllah. So jangan panik, jangan rasa tak boleh buat apa-apa. Yes, we can move forward, insyaAllah. That's tentang bajet. Dan Alhamdulillah saya nampak bila Dewan nampak besar. Tapi inilah update-nya. Saya nak menyarankan, jarang saya sebut benda ni, saya hanya tunjuk. Tapi I think good for us, dekan-dekan tolonglah, tell your staff it's good to be here once a month, insyaAllah. It's a semangat, orang kata apa, kesatuan antara kita, dan it is important, insyaAllah. Saya, salah satu yang saya baca tentang pengurusan ni, macam dia kata Walmart tu, what change Walmart, kalau cerita besar lah di US, is dia kata dia ada Saturday morning meeting. Terus Saturday morning meeting tu yang dia boleh change the way Walmart do business. So saya yakin monthly meeting di UTM ni akan change UTM, insyaAllah. We share a lot of information, we share a lot of updates, we share a lot of sama-sama kita rasakan keperitan, kalau keperitan lah, dan sama-sama kita share juga kehebatan, pencapaian-pencapaian rakan-rakan kita, insyaAllah. So harap akan berubahlah trend ini. Dan okey, macam biasa kita banyak event yang berlaku, di sini ialah bioproduct dengan kerajaan Melaka, Profesor Ramlan. Dan ini kita punya sekarang ni tim student dan kita, dan ada staff kita yang sedang berada di Everest. Mereka update kita through Facebook. Kita sebenarnya kita tidaklah menjadikan program ini satu yang kita war-warkan sebesar-besarnya, tapi since pelajar-pelajar ini berjaya mendapat peruntukan sendiri melalui usaha-usaha mereka sendiri, mereka berjaya sekarang ni pergi ke sana dan dilancarkanlah pempergian mereka, dan kita doakanlah mereka ni selamat, berjaya sampai ke puncak Everest dan kembali dengan selamat semuanya sekali. Antara staf yang berada di sana adalah Cik Sabri, daripada PRO. Antara 5 dipanggil apa? 5 pendaki. Dia ada pasukan tu 5 pendaki, 5 support team. Dia 5 pendaki. Cik Sabri kita, Cik Sabri Ahmad. Dan kita ada visit daripada University of Madinah recently, dan insya-Allah saya sendiri baru balik daripada, ada gambar, insya-Allah tak apalah saya cerita masa ada gambar tu. Ini ialah MJIT, ini duta Jepun yang baru yang datang melawat ke MJIT. This visit shows that Japanese are very serious about MJIT. Saya semalam jumpa lagi dengan rakan-rakan di KPT. I think the budget meeting hari Isnin, we also told the budget team daripada kementerian, MJIT kena mendapat sokongan sepenuhnya, especially on the budget issue.
Kita tak nak when our Prime Minister meet Japanese Prime Minister, jadi dia complain kata UTM, bukan UTM, the government tidak honor kepada agreement. That's very bad to UTM. That's why I told Datuk Zaini, I told siapa-siapa yang kita jumpa, in fact dalam board kita, we told them we will always speak on this. Kalau kena marah lah. Sebab apa? Jangan kita esok dimarahi kalau dia kata UTM tak bagi tahu mereka memerlukan duit. We need money for MJIT to move forward. Dan ini adalah usaha UTM Perdana School. Kita menandatangani MOU dengan On Mic Meteor. Ini ialah ini lawatan ke Cape Town dan juga ke Johannesburg. Minggu lepas kita signing of MOU dengan University of Cape Peninsula di Afrika Selatan. InsyaAllah ada immediate collaboration antara universiti ini dengan fakulti petroleum dan juga fakulti chemical. Dan juga ini di another university, InsyaAllah we agree to have program, dan Prof Nordin is coordinating the collaboration, InsyaAllah. Dan ini sebenarnya kita pergi ke sinilah, ke QS World untuk networking, dan kita lajak sikit ke Cape Town lah. Dan insyaAllah continuing our international networking. Saya akan pergi ke Saudi hari Isnin depan lah. Dan juga ke Sudan. Sudan kita dah pun ada MOA yang akan kita tandatangani untuk projek konsultansi antara Razak School dengan Datuk Zainal juga terlibat. Di Saudi kita akan tandatangani agreement untuk membantu Universiti Islam Madinah on dia punya technical kursus kejuruteraan. Dah ada tim konsultan kita yang akan terlibat, insyaAllah. Okey, saya akan jadikan my monthly assembly untuk highlight sedikit tentang agenda dan juga unit yang terlibat. So this time I will highlight international office. International office sekarang ni dah menjadi salah satu daripada unit ataupun PTJ yang duduk di bawah chancellery. Kalau dulu international office berada di bawah TNCA, tapi kita rasakan bahawa internationalization now is across the board. Maksudnya tidak hanya kepada isu akademik, but also involve research, involve students, involve staff. Jadi international office now become central unit di UTM, diketuai oleh Profesor Dr. Nordin daripada awam. Dan ini adalah yang telah digariskan apa fungsinya. Cuma di sini saya nak maklumkan ataupun nak minta memohon rakan-rakan, pastikan apa saja yang kita buat tentang internationalization, please at least inform the international office. At least inform the international office, because they need to know all our activities with regard to internationalization. Please. Kita akan pastikanlah this unit berfungsi, but without mengurangkan fungsi TNCA. Yang kita tengok TNCA adalah TNCA Academic and Antarabangsa. So not affect that portfolio. Dan ini dia punya structure, insyaAllah, dan ada insyaAllah penambahan dan restructuring lah, insyaAllah. So paling penting saya nak inform hari ini bahawa this unit is one of our strategic unit. Ini kita tunjukkan semula because isu MH370 yang masih belum selesai. So we would like to remind our colleagues always observe. Memang kita tak baca lah kan, saya pun tak baca lah detail. But in this document everything is spelled out for us. Apa yang boleh kita buat bila kita bercakap, kat mana kita boleh bercakap. All this issue academic freedom. So please kita dah ada pun this document observe. Dan orang kata jangan integriti akademik kita dipersoalkan. That's important. Dan dia akan melibatkan banyak perkara lah. Okay, again satu lagi reminder ialah kita akan review our quarterly KAI 2014 dan akan kita
bincangkan dalam perhimpunan ataupun University Management Group meeting pada 30 April, dan insyaAllah Encik Azham sebagai pegawai yang bertanggungjawab dalam Corporate Planning University akan mengumpulkan semua maklumat, dan insyaAllah pada perhimpunan bulan Mei saya akan tunjukkan pencapaian kita untuk first quarter. Harap-harap kita mencapai sesuatu yang boleh kita banggakan insyaAllah. Delivery issues, never ending challenges yang kita perlu hadapi. Saya masih dapat komplain yang tak sedapnya. Dia kata kalau saya bercakap dengan NC, dia kata semua boleh. Bila bercakap dengan pegawai, dia kata ada yang tak dengar, tak respon, tak jawab, tak peduli, tak boleh buat dan sebagainya. This is not our culture, please. Saya harap benda ni tidak akan berlaku. Please stop it. Do our job bukan sebab NC, but do our job because of the amanah. Not because NC tegur saya kena buat. Tapi bila ada teguran, bila ada komplain daripada orang lain, kita tak buat, sehingga ada kawan-kawan kita yang bagi tahu saya ni siapalah, dia kata tak nak. We have to treat everything equal, as long as amanah is concerned. Jangan dibeza-bezakan, jangan kita cuba. Saya harap benda ni tidak berlaku dan cepat-cepat kita baiki insya-Allah. But Alhamdulillah, saya juga semalam kebetulan saya pergi ke RMC. Kita juga melihat some good practice, some excellent practice in UTM. Kita boleh jimat duit, kita boleh jimat macam-macam. Kalau di RMC dah ada paperless, saya ucapkan tahniah kepada RMC. Ada online system yang dibangunkan. Dengan sistem yang dibangunkan ini, maknanya kalau dia volume research, volume grant bertambah-tambah, but they can still maintain dia punya research management dengan online. This is innovation yang kita kena buat across the board. Kena berlaku pada semua tempat. All PTJ kena fikirkan macam mana, sebab this is something yang kita kena buat, insya-Allah. So kita akan pastikan, saya nak cadangkan supaya ACD berkaitan dengan delivery ni, bukan cadangkan, ni arahan lah terus. Pastikan mana-mana unit yang menang anugerah-anugerah perkhidmatan ini, suruh mereka share practice. Otherwise benda ni tak berkembang. Ask them to share what they, sebab kita minta paperless, ramai orang tak boleh buat paperless lagi, tapi mereka dah boleh buat paperless. So ask them how they do it. Sama juga bila kita banyaklah saya tengok semalam, dan kita semalam di RMC ni, saya suka nak bangkitkan sikit tentang isu audit. Isu audit sekarang ni timbul balik kan. Semalam heboh di meeting semalam, NC-UPSI akan duduk dengan PAC, Jawatan Kuasa Keuangan Parlimen, Jawatan Kuasa Account, Parliament Account Committee, betul Public Account Committee. Reason because dia ada projek pembangunan yang diuruskan, dan biasalah audit akan masuklah kalau ada cost overrun dan sebagainya. Alhamdulillah UTM belum sampai lagi giliran ataupun belum terkeluar lagi laporan, sebab kita manage big project 1 billion. So saya antara orang yang agak nervous lah bila nanti di audit. Alhamdulillah setakat cost overrun alhamdulillah tidak berlaku. Tasrizul alhamdulillah UTM manage to control our budget within ceiling provided, alhamdulillah. Dan I always dedicate this achievement to my technical team. Saya tak masih lagi rasa tak cukup saya nak sebutkan how I appreciate the team. Kita ada QS yang menjaga 1 billion duit. Alhamdulillah sampai sekarang terkawal, dan cost overrun tak berlaku di UTM lah secara apa ni. Tapi yang kita takut ialah semalam saya bincang di RMC, TNCPI pun ada. Saya terperasan lah ada beberapa projek Teknofan. Saya tanya RMC, pastikan tidak ada gap. Pastikan you close all the gap. Jangan bila audit jumpa, ini UTM tak buat, ini UTM tak buat, ini RMC tak buat, ini orang ni tak buat. Do you don't want that to happen? That's the way saya manage project. That's the way saya manage project. Kan you must close your gap. Pastikan tidak ada gap. So kita takut sekarang ni kalau duit-duit yang kita belanja tadi, bila audit datang tengok, ni tak siap, itu tak siap, bangunan dah siap, apa tak ada aktiviti. Ini semua akan menjadi masalah kepada kita. Senang untuk menjadi masalah, dia buka saja dalam surat khabar, then no way you can counter balik.
You tak boleh panggil press conference betulkan statement, no way. Semua orang berlaku macam tu. So please pastikan benda tu tidak berlaku. Ini pasal isu audit dan research lah. Dan pasal perkongsian tadi, saya harap akan berlaku lah insyaAllah. Dan inilah isu tadi, isu audit dan sebagainya. We always stick. Betul lah Dr. Ong, sincerity dan integrity dan accountability. So saya harap kita akan selalulah ada benda ni. Dan saya tunjukkan ini saja untuk just highlight hari ni punya agenda ialah tentang kita punya student, dan kita serahkanlah insyaAllah pagi ni kepada Profesor Ismail untuk elaborate on his agenda insyaAllah. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.